Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi pegawai-pegawai masjid, yang dihormati lagi dimuliakan seluruh ahli tan kuasa masjid, yang dikasihi lagi dirahmati, dimuliakan ahli jemaah muslimin dan muslimat. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurnia yang Allah bagikan pada kita. Saya mendoakan kita semua dipanjangkan umur dan limpahan kebaikan dan rezeki, umur diberkati, diberi kejayaan dunia akhirat. Allah matikan kita dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam perkara melazimkan ketaatan, meninggalkan yang haram, dalam kitab Mukasyafatil Qulub dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Berkata musannif, ketahuilah bahawa ketaatan hamba kepada Tuhannya tidak akan sempurna kecuali dengan menolak keduniaan. Dalam melaksanakan taat ni, dia tak sempurna kalau kita masih ingat akan keduniaan, tidak tolak dunia. Kalau kita tolak dunia, insya-Allah macam kaitan dengan semayang lah, ya, kita akad takbir, kalau ada ketenangan, Allah Ta'ala akan pandu kita. Tapi kalau ingat dunia, ingat bola ke mari belaka benda-benda pelik tu, kita duduk layang, hingga tak sempurna dia semayang kita. Bagi contoh, di dalam kata-kata hikmah disebutkan bahawa nasihat akan bererti selama tidak ada hijab yang menutup hati. Hijab itu adalah keduniaan. Selain itu, seorang bijak berkata, keduniaan itu sesaat akan jadikan, maka jadikanlah ia ketaatan. Kita menolak keduniaan, tumpu pada ketaatan. Abu Al-Walid Al-Baji berkata, jika aku tahu secara yakin bahawa seluruh hidupku hanya sesaat, tak akan aku sia-siakannya. Jadilah ia dalam kebaikan dan taat. Ini menunjukkan bahawa orang yang mahu mengambil perkara taat dalam hidup dia. Seseorang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku membenci kematian. Baginda bertanya, apakah engkau mempunyai harta? Dia menjawab, ya. Lalu baginda bersabda, berikanlah hartamu kerana seseorang bergantung pada hartanya. Kalau mu rasa membenci pada kematian, Rasulullah ajar apa? Beri harta ke orang. Diriwayatkan bahawa Nabi Isa alaihi salam berkata,
kebaikan itu terdapat pada 3 perkara. Pertama, ucapan. Yang kedua, pandangan. Dan yang ketiga, diam. Ini kata Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama, kebaikan pada ucapan ialah kita bercakap dengan cakap yang betul, cakap yang benar. Cakap faliyakul khairan, katalah perkara yang benar. Itu ucapan yang membawa kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suruh kita bercakap benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan ucapan, bercakap dengan ucapan yang benar, yang betul. Sadida. Itu pada ucapan. Bagi orang yang berjuang, pada ucapan dia, seruan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ucapan yang bawa kebajikan. Mana-mana pun usaha-usaha yang baik, kita bercakap dengan orang, dengan ucapan kebaikan ini boleh menarik mereka kepada Islam. Ramai orang yang terlibat dengan medan dakwah ni memang melalui cakap-cakap lah, ucapan. Tabligh dengan cara dia, pergi rumah ke rumah mengajak solat berjemaah, membina iman, melalui cakap. Berjumpa dengan orang, bercakap. Orang nak terima, tak terima, itu masalah kedua. Itu ucapan yang membawa kebaikan. Cakap. Bagaimana kita lihat orang-orang yang berdakwah di Eropah, di Asia, di Afrika, ramai menarik mereka pada Islam dengan ucapan, akan membawa kebaikan. Yang kedua, pandangan. Pandangan mata yang baik, pandangan yang membawa kebaikan. Kita guna mata kita melihat perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang membawa dosa. Sebab tu mata kita ni dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya mata yang berjaga malam fi sabilillah, mata yang mengalir air mata, keluar air mata dia kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Baca bab tafakur, melihat dengan pandangan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini. Itu pandangan yang membawa kebaikan. Dan yang ketiga, Nabi Isa kata diam. Dia cakap benda pelik-pelik. Kalau pergi kedai kopi, cakap macam-macam. Kadang-kadang tokok tambah, dah molek, baik diam je. Kita pergi kedai kopi, kita diam je, minum makan je. Jangan ikut orang-orang buat fitnah tu. Kalau orang ikut orang yang buat fitnah, memang rosak kita, boleh dosa. Diam, Nabi Isa kata. Barang siapa yang ucapannya bukan zikir kepada Allah, berarti ia telah berbuat sia-sia. Mana ucapan dia bukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ucapan dia ucapan yang mengarut, ucapan lucah, ucapan yang membalah. Itu ucapan yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya bukan mengambil pelajaran, berarti ia telah lalai. Dia tengok sesuatu, dia tak ambil pengajaran, lalai saja. Barang siapa yang diamnya bukan tafakur, berarti ia telah main-main.
Meninggalkan keduniaan adalah dengan mengarahkan fikiran pada keadaannya dan meninggalkan kelemahan kerana kelazatannya. Fikiran akan membangkitkan keinginan kerana mempunyai kaitan dengan jiwa. Sebab itulah baik pandangan kita, baik fikiran kita yang ada kaitan dengan hati. Molek hati, molek. Sebab Nabi sebut dah kan, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya al-qalb, hati. Menunjukkan di sini bahawa kita mesti membersihkan hati. Waspadalah, jangan sampai mengarahkan pandangan pada sesuatu yang tidak halal, kerana ia ada anak panah yang mengena dan kekuasaan yang mendominasi. Jadi jangan kita mengarah pandangan kita kepada yang tidak halal. Auzubillahi min zalik. Ya. Tengok molek perkara yang molek pandangan kita ni apa pada Al-Quran. Ya, pada buku-buku hadis. Kitab-kitab hadis. Banyak sekarang ni orang keluar kitab-kitab hadis. 40 hadis begini, 40 hadis begini, 40 hadis begini. Kita baca, kita tengok. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandangan itu merupakan salah satu anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah dan diikuti keimanan, ia akan mendapati manisnya dalam hati. Ini orang yang meninggalkan perkara pandangan yang salah, kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala, ikuti dengan iman, maka ia akan mendapati manisnya dalam hati dia. Satu orang yang tidak buat maksiat ni, penuh dengan kebaikan, jauh daripada dosa, hati dia bersih. Seorang bijak berkata, kata Imam Ghazali, barang siapa membiarkan pandangannya bebas, nescaya banyaklah penyesalannya. Yang banyak menyesal lah bila tengok benda-benda yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Bebas sangat. Banyak memandang akan menyingkapkan rahsia, membuka keburukan manusia, dan akan kekal tinggal dalam neraka saqar. Jagalah mata anda, kerana jika anda membiarkannya, anda akan mendapati diri anda dalam sesuatu yang tidak disukai. Akan tetapi jika anda menguasainya, anda dapat menguasai anggota-anggota tubuh anda yang lain. Ini penting penguasaan, ya. Mata daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Seseorang bertanya kepada Plato, mana yang paling penting bagi hati, pendengaran atau penglihatan? Mana yang paling penting, pendengaran atau penglihatan bagi hati? Plato menjawab, kedua-duanya bagai sayap burung bagi hati. Ia tidak dapat terbang kecuali dengan keduanya. Ia tidak dapat bangkit kecuali dengan kekuatan keduanya. Kadang-kadang salah satunya patah, namun yang satu lagi menanggung lelah dan derita. Ini penting, yang disebut oleh Plato ni, ahli falsafah Greek. Seorang zuhud melihat seseorang sedang mentertawakan seorang budak. Orang zuhud itu lantas berkata kepadanya, wahai orang yang rosak akal dan hati, wahai orang yang rosak akal, tidakkah engkau merasa malu kepada malaikat mencatat seluruh perbuatanmu, yang memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas seluruh perbuatanmu?
memperlihatkan dan menjadi saksi bagimu atas bencana keburukan yang nampak dan tipuan yang tersembunyi dalam dirimu dihadapkan di suatu makam yang tidak hanya diperhatikan oleh mereka yang berdiri di situ, tetapi menjadi perhatian seluruh makhluk. Syahid di sini nak menyatakan bahawa kita boleh pelekeh orang. Masing-masing ada kelebihan dia. Ya. Masing-masing ada kelebihan, kita boleh pelekeh seseorang. Walaupun kita hebat pada dia sekalipun, jangan. Ya. Kerana ini dilarang. Memperlekehkan. Jadi kita pelekeh orang, tunjuk kita takjuban kita, wujud. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, mata adalah jalan syaitan. Mata segera mempengaruhi anggota-anggota tubuh yang lain dan paling kuat pengaruhnya. Jadi barang siapa yang menundukkan anggota-anggota tubuhnya di bawah kawalan hawa nafsunya dalam memperolehi kelazatannya, berarti ia telah mensia-siakan perbuatan baiknya. Lepas tu penting kita jaga mata. Penting jaga mata ni. Abdullah Ibn Mubarak berkata, iman yang paling utama adalah mempercayai apa yang dibawa oleh para rasul. Abdullah Ibn Mubarak ni dia menyatakan bahawa iman yang paling utama adalah mempercayai apa yang dibawa oleh para rasul. Mana kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu iman yang paling utama. Memang ya, kita kena muhasabah benda ni. Kadang-kadang benda yang dibawa oleh Nabi tu kita benci, kita tak suka, kita marah macam-macam. Kalau mu tak mau buat, mu jangan marah, senyap dah lah. Orang ni duk kata macam-macam. Kita tak suka pakai serban sebagai contoh. Kita tak kata ke orang pakai serban, senyap dah lah. Jangan kita tunjukkan kebencian kepada sunnah Nabi. Barang siapa yang mempercayai Al-Quran, ia mula mengamalkannya dan selamat daripada neraka. Orang yang percaya pada Quran kemudian beramal, selamat daripada api neraka. Barang siapa yang menjauhi hal-hal haram, ia menuju taubat. Barang siapa makan daripada usaha yang halal, berarti ia menuju kewaraan. Barang siapa menunaikan kewajipan-kewajipannya, berarti benarlah keislaman dia. Mana dia buat benda yang wajib, benar Islam dia. Nama saya Hamzah Bengong, tak semayang, tak benar Islam. Kalau semayang, tutup aurat, jaga kewajipan-kewajipan, laksanakannya, itu kita menampilkan keislaman kita, benar Islam kita. Tapi kalau tak ada kewajipan-kewajipan tu yang diperintah oleh Allah Ta'ala pada kita, maka tak benar Islam. Nama je, tapi tak benar Islam. Tak betul. Barang siapa selalu berkata benar, berarti selamatlah ia dari pembalasan qisas. Barang siapa mengikuti sunnah, berarti sah amalannya. Barang siapa ikhlas kepada Allah Ta'ala, akan diterima amalannya. Orang yang ikhlas dalam amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Darda bahawa ia memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat." Dia tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, berilah aku wasiat."
Latah baginda bersabda, berusahalah dengan cara yang halal. Usaha dengan cara yang halal. Kita cari nafkah ke, buat kerja ke apa, ya buat perkara yang halal. Sebab kita nafkah ni kita nak berikan anak isteri kita, buatlah kebajikan. Rasulullah wasiat kepada Abu Darda, usaha yang halal, lepas tu buat kebajikan. Tolong orang, bantu orang susah dan sebagainya. Mohonlah rezeki dari Allah setiap hari, berdoa. Dan anggaplah dirimu berada di kalangan orang mati. Hendaklah berwaspada agar jangan membanggakan perbuatan baik, kerana itu merupakan penyakit yang paling berbahaya dan mensia-siakan perbuatan-perbuatan baik yang lain. Kita buat sesuatu kepada kebaikan, jangan bangga. Jangan bangga diri. Aku buat ni orang lain dah cetong dah, agak kaku je. Bincang jangan. Sia-sia perbuatan baik. Orang yang membanggakan perbuatan baiknya, dia tidak tahu apakah diterima atau tidak. Dia bangga mayang banyak apa semua tak, dia tahu terima atau tidak. Kalau Allah tak terima, sia-sia saja. Kita derma, kita royak ke orang, khabar bangga. Dia tak tahu diterima atau tidak. Ditolak, rugi, sia-sia. Kemaksiatan mewariskan kehinaan dan kehancuran, sedangkan ketaatan mewariskan kemuliaan dan keagungan. Maksiat membawa kehinaan dan kehancuran. Ketaatan mewariskan kemuliaan dan keagungan. Hendaklah juga berhati-hati terhadap riya. Ini pesanan Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Abu Darda. Maknanya jangan kita buat riak. Disebutlah firman Allah Ta'ala, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Setelah jelas nyata kepada mereka akan hukum Allah, azab yang mereka tidak pernah fikirkan. Dikatakan mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dilihat oleh mereka di dunia, namun pada hari kiamat semua itu diperlihatkan kepada mereka sebagai keburukan. Sebab apa? Sebab riak. Lepas tu Rasulullah pesan betul-betul berhati-hati terhadap riak. Tadi Abdullah Ibn Mubarak pesan betul-betul. Abdullah Ibn Mubarak ni dia berjuang, dia berperang fi sabilillah. Dia peringatkan benda-benda seperti ini. Ketika membaca ayat ini, sebahagian ulama salaf berkata, aduhai celakalah orang-orang yang bersikap riak. Menunjukkan bahawa riak ni mesti kita tolak dalam hidup kita. Amalan baik hebat sekali pun, kalau riak jeng habis terus. Di dunia mungkinlah kita nampak hebat tau di dunia, tapi dalam hati tu niat tak betul tu habis jeng lalu. Atau orang yang mati syahid, hadap di hadapan Allah Ta'ala, iktiraf benda macam-macam, tiba-tiba sampai masa rupanya diseret dalam neraka. Kenapa? Kerana penuh dengan riak, bukan beramal kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
orang berjuang, ceramah, derma, hak baik-baik belaka tu, yang punya pahala yang besar, semua sia-sia belaka bila riak, bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga disebut dalam firman Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Janganlah ia mempersekutukan sesiapa dalam ibadatnya kepada Tuhannya, yakni jangan menampakkannya kerana riak dan jangan menyembunyikannya kerana malu. Jangan menampakkannya kerana riak, jangan sembunyi kerana malu. Kena muhasabah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawa ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan pelihara diri kamu dari huru-hara hari kiamat, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah, kemudian akan disempurnakan balasan tiap-tiap seorang menurut apa yang telah diusahakannya, sedang mereka tidak dikurangkan balasannya sedikit pun. Ini ayat, antara ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata ayat surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, ada pendapat ulama kata ayat ni, ayat surah Al-Baqarah ayat 281 ni. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nabi Daud alaihi salam berkata kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang menunjukkan ketakwaan seorang mukmin ada 3. Yang menunjukkan ketakwaan seorang mukmin itu ada 3. Yang pertama, benar-benar bertawakal terhadap sesuatu yang tidak diperoleh. Dia belum dapat sesuatu tu, tapi dia bertawakal betul-betul. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mana kena usaha, kemudian berbincang dan berserah pada Allah Taala. Maka itu orang yang menunjukkan ketakwaan. Itu yang pertama. Yang kedua, benar-benar redha terhadap apa yang telah diraih. Benda yang dia dapat, dia kena redha. Sikit ke banyak ke, kena redha. Itu tanda ketakwaan seorang Muslim, seorang yang beriman. Dan yang ketiga, benar-benar bersabar atas apa yang telah dilepaskan. Benda yang terlepas, kena sabar. Kehilangan dari sini, sabar. Itu tanda benar-benar ketakwaan seorang yang beriman. Dia kena sabar. Di antara perkataan orang bijak adalah barang siapa bersabar atas musibah, ia berani mencapai kesempurnaan. Maknanya berani, itu orang yang sabar dengan musibah. Kita tak dapat lari daripada musibah di dunia, ujian. Semua atas kita je. Baik sikit banyak. Kadang-kadang diuji dengan perasaan. Perasaan ni kalau kita tak jaga, memang dahsyat. Tak boleh. Antara perasaan yang paling dahsyat kali menimpa orang puang apa dia? Bila tok lelaki nak kahwin seorang lagi, poligami ni perasaan yang paling dahsyat sekali. Hak lain dia boleh semayang, dia boleh apa boleh, apa bab ni jang.
perasaan dia akan jadi lain lalu. Perasaan dia diganggu dengan benda ni. Dengar berita, tak makan lah. Sehari dah tak makan dah. Apa? Lalu ujian perasaan. Tak tahu teh kali. Malam ni, teh kali malam ni. Jangan lalu. Payah nak cari orang yang reda. Ada payah. Tu. Hebat warna mu sekali pun tak. Ustaz ke apa ke, lawak ceton belaka bila bab ni tak. Perasaan tu. Payah. Ini ustaz. Tak. Perasaan, perasaan. Kasih suami dia tu tak boleh nak bagi orang lain. Tak. Dia untuk lelaki dia kekal dengan sama je tak. Tak boleh nak bagi, ya. Tu ujian, musibah. Kalau orang hebat sabar dengan ujian ni, insya-Allah, ya. Dia berani mencapai kesempurnaan kalau dia sabar. Kesabaran itu memiliki beberapa cabaran, iaitu kesabaran dalam melaksanakan kewajipan-kewajipan dengan terus menekuninya secara sempurna pada waktu-waktu yang paling disukainya. Itu yang pertama, kesabaran dalam menunaikan kewajipan-kewajipan. Yang kedua, kesabaran dalam menunaikan ibadah-ibadah sunnah. Nak buat yang sunnah bukan senang. Ya. Hari Jumaat nak pakai baju putih, bukan senang. Sunnah je sabar, ya. Maknanya ujian lah. Kesabaran atas perbuatan sahabat dan jiran. Sahabat dan jiran kita macam-macam lah. Mungkin kita jenis suka apa ni, duduk diam. Tak ada gangguan kan, macam mana sabar kita. Binatang ternak ke yang mengganggu rumah dan seumpamanya. Itu banyak kesabaran. Ini perbuatan sahabat dan jiran. Kesabaran ketika sakit. Sabar ketika sakit. Di hospital memang tiap-tiap hari ada orang sakit. Allahu Akbar. Penuh. Kalau buat kecemasan tu, tahu lah. Wak paling sibuk sekali wak kecemasan. Campur dengan wak 7. Wak orang kena stroke, kena apa macam-macam. Itu dahsyat ujian. Ya. Ramai orang sakit. Sakit fizikal ramai, sakit batin pun ramai. Ya, macam-macam. Tapi sabar menghadapinya, berubatlah. Kesabaran atas kefakiran. Miskin, tak ada duit. Kesabaran dalam menghindari kemaksiatan, syahwat, syubhat, melampaui batas dalam tindakan semua anggota badan dan sebagainya. Jadi banyak, ya. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam bab ni. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar. Allahu a'lam. Kita sambung pada kuliah akan datang, bab kelalaian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shirara. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma khtim ajalana bihusnil khatimah wa la takhtim ajalana bisu'il khatimah. Allahumma ja'al azwajana wa auladana minan najihin wal faizina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.